Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ringkaslah. Jadi insyaAllah kita sambung pula perbahasan dalam kitab Syarhul Muqaddimatil Ajurumiyati fi Usuli Ilmi Al-Arabiyyah karangan Al-Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, wa hasiluhu yarji'u ila i'tibari arba'ati umurin al-lafzi wal-tarkibi wal-ifadati wal-wad'i. Wa hasiluhu wa hasilul kalami, dan bermula kesimpulan kalam itu ataupun hasil kalam itu, yarji'u kembali ia kalam itu khabar, hasilu mubtadahu mudhafu ilaih, kembali ia hasilul kalam itu ila i'tibari arba'ati umurin, kepada mengambil kira 4 perkara. Ila i'tibari jar majrur wa huwa mudhaf, arba'ati mudhafun ilaih, umurin mudhafun ilaih, 4 perkara. Kembali kepada 4 benda. Apa tu? Al-lafzi, badal bagi arba'at, ataupun kita buat al-lafzu jadi khabar bagi mubtada mahzuf, atau al-lafza jadi maf'ulun bih li fi'lin mahzuf. Gitu. Lafaz, tu kesimpulan tadi. Lafaz ataf, wa tarkibi, tarkib tersusun, wal ifadati memberi faedah kepada sami', pada pendengar, wal wad'i iaitu dan perletakan, ai wad'il arabi ataupun tafsiran kedua bil qasad. 4 ni saja khulasah dalam nahwu nak dipanggil sebagai kalam. Mithalu ijtima'iha ijtima'i arba'ati umurin, bermula contoh terhimpunnya 4 perkara itu. Mithalu mubtada, ijtima'i mudhafu ilaih, ha mudhafun ilaih, ialah jumlah tu khabar bagi mithal. Zaidun mubtada, qaimun khabar, ialah Zaidun qaimun, bermula Zaid itu seorang yang berdiri, ia Zaid. Jadi Zaidun qaimun itu lafaz, sebab dia saut, dia suara yang mengandungi beberapa huruf hijaiyah, dan dia tarkib kerana sekurang-kurangnya 2 perkataan, dan memberi faedah sekira-kira orang yang mendengar perkataan ini bila dia diam, ketika mana diam pada qaim, orang tu faham, orang yang dengar tu faham. Wal wad'i ay wad'il arabi, iaitu peletakannya dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain. Kalau dengan qasad, kalau tafsir wad'i dengan qasad, maka dia hendaklah cakap Zaidun qaimun tu dengan qasad. Okey, selesai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fayasduqu ala Zaidun qaimun, maka terbenarlah maka terbenarlah ala Zaidun qaimun, ay ala jumlati Zaidun qaimun, atas jumlah bermula Zaid itu ialah seorang yang berdiri. Fayasduqu annahu fa'il, oleh bahawasanya hadzal kalam ni, demikian kalam ni Zaidun qaimun tu, annahu lafzun khabar anna, ialah lafaz. Diulang balik tadi, jadi mudah untuk kita bahas, sebab dia dah ulang dah tadi yang kita bahas. Kita latih, kita ulang insya-Allah lekat je rumiah dengan syarah sekali. Li'anna Zaidun qaimun, kerana bahawasanya lafaz Zaidun qaimun itu khabar, sautun ialah suara, sifat, mustamilun yang merangkumi ia suara, ala ta'alluq mustamil kepada ala ra'i ay ala zai, atas zai ataf, wal ya'i dan ya.
Nombor 1 bawah tu dia kata fi alif, dalam nuskhah alif az-za'i, ialah dengan lafaz az-za'i. Wa huwa, dan bermula dia az-za'i lughatun fi ismi hadzal harfi, adalah salah satu bahasa pada nama huruf ini. Jadi zai ni ada dua nama, az-zai dengan az-za'u. Dua, az-zayu, az-za'u. Jadi Zaidun qa'imun lafaz kerana dia mengandungi huruf zai, ataf, wal ya'i dan ya, ataf, wal dali dan dal, ataf, wal qafi dan qaf, ataf, wal alifi dan alif, ataf, wal hamzati dan hamzah, ataf, wal mimi dan mim. Sebahagian huruf hijaiyah. Wahia, dan bermula dia. Dia apa dia? Dia al-madhkuratu minaz zai wal ya'i wal dhali ila akhirih itu khabar. Ba'dul hurufi, ialah sebahagian huruf-huruf, sifat huruf al-hijaiyati ay al-mansubati ila al-hijai, yang dinisbahkan huruf tersebut kepada hijai. Ini sebahagiannya, bukan semua huruf 28, bukan. Zai, ya, dal, qaf, alif, hamzah, mim. Tu ya. Apa dia huruf hijaiyah tu? Alifun, ba, ta, tha ila akhiriha, ila akhiril hurufil hijaiyah. Tu. Jadi alifun tu khabar mubtada mahzuf lah. Al-huruful hijaiyah tu ialah alifun, ba, ta, tha ila akhiriha, ila akhiril huruf al-hijaiyah. Begitu. Dia ulang balik. 3 syarah jurumiyah 3 kali akan ulang benda sama. Cuma ada penambahan sikit sebanyak saja. Wa yasduqu ala Zaidun qa'imun, dan terbenarlah juga atas jumlah Zaidun qa'imun, bermula Zaid itu seorang yang berdiri, annahu fa'il, oleh bahawasanya hadzal kalam, percakapan Zaidun qa'imun ini itu khabar anna murakkabun, tersusun ia Zaidun qa'imun. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya Zaidun qa'imun tu khabar di anna, tarakkaba, tersusun ia Zaidun qa'imun, min kalimataini jar majrur, daripada 2 kalimah. Sebab syarat untuk yang dikatakan dia tu murakkab ialah al-kalimatan 2 kalimah fa akthar, dan lebih. Al-ula ay al-kalimatul ula, bermula kalimah yang pertamanya. Al-ula sifat bagi mausuf yang mahdhuf, ay al-kalimatul ula, bermula kalimah yang pertama ialah khabar Zaidun, ialah Zaid. Wa thaniyatu ay wal kalimatu thaniyatu, bermula kalimah yang keduanya khabar qaimun, ialah qaimun, seorang yang berdiri. Jadi betul tak Zaidun qaimun tu murakkab? Betul, sebab dia 2 kalimah. Wa yasduqu ala Zaidun qaimun annahu mufidun, dan terbenarlah atas kata Zaidun, bermula Zaid itu ialah seorang yang berdiri, fa'il, annahu, bahwasanya hadzal kalam Zaidun qaimun tu ialah mufidun, khabar anna, memberi faedah ia. Sebab apa? Li'annahu, ilat bagi kata mufid, kerana bahwasanya al-madhkur min Zaidun qaimun tu khabar di anna, afada, memberi faedah ia Zaidun qaimun, faidatan, akan satu faedah. Kalau di kitab lain, kitab tadi tamatan, yang sempurna, lam takun indas sami'i. Li'annahu afada faidatan lam takun indas sami'i, li'anna as-sami'a kana yajhalu qiyama Zaidin. Okey, sekarang ni sebab Syekh Khalid Al-Azhari ni dia kata dulu tu al-mufid itu ialah yahsunu sukutul mutakallim. Bukan sami'. Jadi makna sini faidatan, faedah, lam takun, sifat yang tidak adalah ia faedah itu li'indas sami'i, menurut orang yang mendengar. Orang yang mendengar tidak hasil faedah tu. Yang hasil faedah tu al-mutakallim. Ini salah satu pendapat. Tadi kita kata ada 3 pendapat. Inda sami', ada yang kata inda mutakallim, ada yang kata dua-dua. Pengarang kita at-tawdihatul jaliyah dia kata dua-dua. Syekh Khalid ni makna kata untuk mutakallim lah, untuk sami' tak dapat faedah. Li'anna sami'a, kerana bahawasanya orang yang mendengar, ilah bagi kata
kenapa sami' ini tidak memberi faedah, tidak mendapat atau memberi faedah tersebut, tidak dapat faedah tersebut? Li'anna sami'a isim li'anna, kerana bahawasanya yang mendengar itu khabar li'anna, kana adalah ia sami' khabar kana, yajhalu tak tahu ia sami', jahil ia sami'. Maf'ul bih qiyam Zaidin, akan berdirinya Zaid, idhafat masdar kepada fa'il. Yang tahunya apa dia? Yang tahunya mutakallim sebab dia cakap. Situ. Jadi sami' hanya mendengar saja. Qama Zaidun, mutakallim cakap qama Zaidun ataupun Zaidun qa'imun. Yang tahu kata Zaid ni betul-betul qa'im siapa dia? Yang betul-betul tahu mutakallim. Hak yang pendengar tu hanya mendengar sahaja. Hanya mendengar saja, belum tentu dia tahu. Tu. Ni ilah ataupun jalanan ataupun cara Syekh Khalid kata. Syekh Khalid kata yang mana kalam yang kata kalam yang mufid itu hanya pada mutakallim, bukan pada sami'. Kerana sami' itu jahil terhadap qiyam Zaidin, yang cakap saja yang tahu hakikat sebenar qiyam Zaidin, sebab itu dia cakap. Wa yasduqu ala Zaidun qa'imun anna al-madhkur itu maqsudun, dan terbenarlah atas perkataan bermula Zaid itu seorang yang berdiri, naik fa'il akan oleh bahawasanya yang tersebut itu maqsudun, tertentu. Tertentu apa dia maksud? Maksud ni diqasakkan akan dia. Diqasakkan akan dia. Ni nak kata bil wad'i ay bil wad'i bi makna al-qasdiyah. Li'anna al-mutakallima, kerana bahawasanya orang yang berkata-kata itu qasada khabari anna, mengqasak ia mutakallim bihadzal lafzi, dengan lafaz ini, bihadza jar majrur, al-lafzi badal maf'ulun bih qasada ifadatal mukhatabi, akan memberi faedah al-mukhatab. Al-mukhatab ni as-sami' lah, orang yang mendengar, orang yang dibicarakan, itu orang yang mendengar. Tu. Ni nisbah al-wad'u bimakna al-qasdu, bimakna al-qasdi. Tapi kalau al-wad'u bimakna al-wad'u al-arabi, makna dia akan kata Zaidun qa'imun itu kalam menurut ulama nahwu, kerana dia itu wad'u al-arabi, perletakan dalam bahasa Arab, iaitu lafaz Zaidun qa'imun menunjuk atas satu makna. Yang mana Zaidun qa'imun itu bahasa Arab yang menunjuk atas satu makna. Yang mana makna tersebut dapat difahami bagi orang yang tahulah bahasa Arab tu. Perletakan bahasa Arab tu. Fayakhruju biqaulihi, dia buat muhtarazat pula. Maka keluarlah biqaulihi, biqaulil musannif al-lafzu. Maka keluarlah dengan perkataan musannif, iaitu al-lafzu, lafaz tu. Keluar fa'il al-isyaratu, boleh isyarat. Isyarat. Isyarat tak termasuklah pada lafaz. Tengok nombor 2 bawah tu, fi alif, dalam nuskhah alif, wal isyaratu, ditambah waw, bi ziyadatil wawi, dengan ditambahkan waw. Wa huwa, dan bermula dia nuskhah alif tu ghalatun, tersilap. Mana ada waw? Sebab apa? Sebab apa tidak tambah waw wal isyarah? Kerana al isyaratu tu fa'il yakhruju. Kalau tambah waw dia jadi lain. Sama ada istinaf jadi mubtada ataupun ataf. Ataf pada siapa? Jadi salah. Ataf pada isyarah, wal kitabatu, dan kitabah penulisan. Ataf wan nusabu, dan juga an-nusab. An-nusab ni pun sebagai isyarat. Contoh an-nusab ni lampu isyarat, simbol-simbol lah. Nombor 3 dia kata hiyal alamatul mansubatu fit turuqi. Contoh an-nusab ni, bermula nusab ini ialah al-alamatu, tanda-tanda al-mansubatu, yang tertegak ia tanda-tanda tu fit turuqi, di jalan-jalan. Signboard, lampu isyarat, masuk pada nusuk. Hak tu bukannya kalam menurut ulama nahwu. Sebab apa ada alamat tu? Liyuhtada biha ay bil alamatil mansubati fit turuq, supaya dapat petunjuklah dengan sebab alamat-alamat di jalan-jalan tu, signboard tu. Wa qad ankara ba'du ahli ilmi dhabtaha dhabtan nusab, dan sesungguhnya telah mengingkarilah oleh sebahagian ahli ilmu, sebahagian ulama telah mengingkari dhabit nusab ni. Bukannya nusab itu bukannya nusab itu ialah signboard, bukan. Wa huwa kama huwa, seperti mana bermula dia
dia dhabtu nusab tu. Dhabit nusab tu muthbatun, diisbatkan akan dia a'lahu, di atas. Di atas tu tadi itulah al-alamatu al-mansubatu fi turuq. Ada yang ingkar. Ada kata bukan begitu. Wa dzakara Ibnu al-Haji, dan telah menyebutlah oleh Ibnu al-Hajj annaha, bahwasanya bahwasanya al-madhkurata itulah tahrifun, berlaku penyelewengan. Yang kata an-nusaq tu dengan makna signboard tu ada tahrif, ada berlaku penyelewengan. Sebenarnya bukan makna signboard tu. Illa melainkan annal Khudhariyya, bahwasanya al-Imam al-Khudhari wa jama'atan, dan sebahagian kelompok jamaah, athbatuhu, mensabitkan ia oleh mereka itu Khudhari dan jamaah, akan dia akan makna an-nusaq tu. Makna nusaq tu. Wa qalu, dan berkatalah oleh mereka itu ulama, inna nusaba, sesungguhnya nusab itu jam'u nusbatin, ialah jamak bagi lafaz mufrad nusbah. Ka ghurafin jam'u ghurfah, seperti ghuraf jamak bagi ghurfah. Ghurfah tu bilik, ghuraf tu bilik-bilik. Wa anna nusuba, dan sesungguhnya nusub itu, nusub tu lah, nusab. Wa anna nusuba, dan sesungguhnya, dan bahwasanya nusub itu hiyal asnamu, ialah patung-patung berhala. Jadi sebagian ulama kata tak ada nusab ni, tak disebut nusab kerana nusab ni kena pada berhala. Kalau ada tu berlaku tahrif. Sebagian ulama ingkar. Sebagian ulama kata nusab ada, iaitu nusab itu adalah lambang-lambang ataupun simbol-simbol di signboard, di jalan-jalan. Itu sebagai tanda. Kalau kita sabit hak tu, maka menurut ulama lughah hak tu kalam. Menurut ulama nahwu bukan kalam kerana tidak berlafaz, tapi dapat difahami, memberi faedah. Wal uqadu, uqadu simbol dengan tangan. Uqad. Tu dia sebut kat bawah tu. Fi ta, dalam nuskhah ta, taqdimul uqadi ala nusabi, mendahulukan lafaz uqad ke atas nusab. Dalam nuskhah lain dia akan sebut al-isyaratu wal kitabatu wal uqadu wan nusabu. Gitu. Wa fi alif, dan dalam nuskhah alif wal uqadu wan nusabu. Tu nuskhah yang alif lah. Mana dia sebut al-uqadu dulu, kemudian an-nusabu. Bitakrarin nusabi. Dengan diulang-ulangkan nusab. Maknanya gini. Setengah nuskhah dia sebut gini. Al-isyaratu wal kitabatu wan nusabu wal uqadu wan nusabu. Berlaku pengulangan. Wal muradu bil uqadi, bermula perkara yang dikehendaki dengan uqad ialah aqdun makhsusun bil asabi'i, min asabi'i. Aqdun makhsusun, yang ditentukan dengan tangan, dengan jari-jari. Aqdun ni asalnya ikat. Mana simbolik kat tangan lah, simbol kat tangan gini gitu, ni uqad. Orang kata gini mana bagus. Dia kalam tak? Dia bukan kalam. Tapi faham tak? Faham. Tapi bukan kalam. Tu. Lidalalati ala ma yuradu minal a'dadi. Hak yang tangan ni yang dapat difahami daripada nombor, bilangan. Lidalalati, kerana menunjukkan ala ma yuradu, atas perkara yang dikehendaki kan akan dia akan barang, minal a'dadi, bayan bagi ma, daripada nombor-nombor, bilangan-bilangan. Jadi kita buat gini ya. Ni uqad. 6, 7, 9. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, telah berkatalah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, anil uqadi, berkaitan anil aqdi, berkaitan dengan aqdi ataupun al-uqadi bil asabi', buat simbol dengan jari ni. Istilahun, ialah satu istilah lil arabi, bagi orang Arab, tawadhu'uhu bainahum liyastaghnu bihi 'anit talaffudhi. Tawadhu'uhu, meletakkan oleh mereka itu orang Arab akan dia akan uqad itu, bainahum, antara mereka itu orang Arab, liyastaghnu, supaya tidak berhajatlah mereka itu bihi, dengan dia, dengan uqad tu, anit talaffuz, daripada lafaz, daripada melafazkan sesuatu. Maka disimbol dengan tangan saja memadai, tidak perlu berhajat lagi kepada melafazkan suara ataupun lafazkan kalam untuk memberitahu sesuatu. Cukup dengan dia. Ni orang pakai 3, 4. Tak payah sebut lah. Sebut gini. Buat gini. Tu. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa tusamma ad-dawal al-arba'ah.
dan dinamakan akan al-arba'ah minal isyarah wal kitabah wal nusab wal uqad tu maf'ulun bih ad-dawallah. Jamak bagi ad-dallatu. Penunjuk sifat al-arba'ah yang 4. Ad-dawalah muannas. Al-arba' sifat kalau bau atas daripada, kalau antara 4 ni, nombor 4 ni, adat nombor 4 ni, dia kena berkhilaf dengan ma'dud. Kalau ma'dud dia muannas, maka adat dia muzakkar. Sekarang ni ad-dawalah itu jamak taksir. Kullu jam'in muannathun. Setiap jamak iaitu taksir itu muannas. Al-arba'atu muzakkar, maka terbalik. Ma'dud dia muzakkar, maka ma'dud dia muannas, maka adat dia muzakkar. Sebab tu al-arba'ah bukan al-arba'atah. Wa nahwuha, dan seumpama ad-dawal al-arba'. Bukan. Wa nahwuha wa nahwul madhkurati minal arba'ah, dan seumpama 4 itu, yakni selain berisyarah, kitabah, nusab, al-uqad, tak dipanggil kalam. Kisah lain. Wa yakhruju biqaulihi, dan keluarlah dengan perkataan musannif. Apa perkataan musannif? Kita boleh buat badal al-murakkabu, iaitu murakkab, ataupun maqul qaul, iaitu al-murakkabu. Iaitu murakkab tu. Keluar fa'il al-mufradatu, jamak muannas salim. Al-mufradatu, al-mufradatani, al-mufradatu. Iaitu mufrad. Zaidun qaimun, Zaidun satu mufrad, qaimun satu mufrad. Tu. Ka Zaidin, seperti lafaz Zaidin, ataf, wa Amrin dan Amr. Wal a'dadul masruratu, ataf kepada mufradat, dan keluar dengan kata murakkab juga ialah al-a'dad, bilangan-bilangan al-masrudatu. Al-masrudah ni dengan mana? Qara'ahu bitatabu', kita membacanya secara berturut-turut. Mana apa dia? Nombor berturut-turut kita baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, habis. Begitulah. Mana terkeluarlah nombor. Nombor bukan murakkab. Sebab dia akan kata apa? Khamsata asyara. Kan 2 kalimah tu. Khamsata 1, asyara 1. 2 kalimah kan tu. Kenapa murakkab tak? Tak murakkab. Ataupun wahid ithnan. Tu dia sebut tu. Nahwu contohnya ay wa mithalul a'dadil masrudati nahwu wahid ithnan ila akhiriha ila akhiril a'dad, sehingga akhir adat, sehingga akhir bilangan yang tak ada sudah pun. Jadi wahid ithnan thalathah tu ada tarkib tak? Ada tarkib, tapi taklah tarkib seperti mana yang kita faham nahwu. Memang ada 2 kalimah, wahid ithnan thalathah, 3 kalimah bahkan, tapi dia tidak murakkab yang seperti mana maklum dalam ilmu nahwu. Begitu juga kalau kita belaskan khamsata asyara, arba'ata asyara, 2 kalimah, tapi 2 kalimah yang tidak termasuk dalam murakkab yang dimaksudkan. Situ. Hal ni tak ada dalam kitab kita ni tadi, at-tawdihatul jaliyah. Tengok. Dapat manfaat. Habis. Waqila, dan kata sebagian ulama, la hajata ila dhikri tarkibi. Hal ni adalah ta'liq at-tawdihatul jaliyah tadi. Dan kata sebagian ulama, la hajata. Hajata isim la linafil jinsi. Sebelum ila tu, ta'aluk satu mahzuf, khabar la linafil jinsi. Ay la hajata sabitatun ila dhikri tarkibi. Tidak ada hajat sama sekali yang sabit ia kepada menyebutkan akan tarkib. Idhafat masdar kepada maf'ul. Menyebutkan tarkib. Tak perlu dah, dia kata. Sebab apa? Illah lilistighnai anhu anit tarkib bil mufidi. Kerana terkaya daripada sebut tarkib itu bil mufidi, dengan sebut al mufid. Bil mufidi ay bi dzikril mufidi. Anhu ay an dzikri tarkibi. Terkaya makna tak berhajat dah untuk sebut tarkib kerana ada dah sebut mufid. Selesai. Sebab apa? Sebab ada umum khusus mutlak, seperti mana kita sebut tadi. Setiap perkara yang mufid mesti murakkab, setiap perkara murakkab tak mesti mufid. Zaidun qaimun, murakkab. Okey, bukan. Zaidun qaimun, mufid tak? Mufid. Murakkab tak? Mesti murakkab. Tapi murakkab tak mesti mufid. Contoh yang kita buat tadi, Zaidun fi fa'ala. Zaidun fi fa'ala. Faham tak? Mufid tak? Tak faham. Tapi susun tak? Susun. Tu. Idh, kerana ta'liliyah al-mufidu al-fa'idatal madhkurata la yakunu illa murakkaban. Bermula yang memberi faedah
al-faidata akan sebagai faedah sifat al-madhkurata yang tersebut itu khabar. La yakunu tidak adalah ia mufid isim yakun. Dhamir mustatir kembali pada mufid. Illa murakkaban. Murakkaban tu khabar yakun. Illa tu mulghah dilaghakan. Mufid tu mesti terberlaku dalam keadaan murakkab. Benda mufid mesti murakkab. Benda murakkab tak mesti mufid. Tu kaedah dia. Wa yakhruju biqaulihi al-mufidu, dan keluarlah dengan perkataannya perkataan musannif al-mufidu yang memberi faedah ia. Itu fa'il. Ghairul mufidi, oleh tidak yang memberi faedah. Tidak memberi faedah. Keluar contohnya wa dzalika ghairul mufidi sabitun. Kaf ta'alluq satu mahzuf mubtada khabar. Wa dzalika, dan bermula demikian. Ghairul mufidi, bermula demikian ghairul mufid itu. Bermula demikian ghairul mufid itu ialah sabitun. Sabit ia kal murakkabil idafi, seperti murakkab idafi. Apa murakkab idafi? Iaitu tarkib mudhaf mudhafu ilaih. Itu murakkab idafi. Ay wa dzalika al murakkabul idafi sabitun ka abdillahi, seperti ay ka lafzi abdillahi, seperti lafaz abdillah. Abdu dengan Allah, mudhaf mudhafu ilaih, tarkib idafi, tapi tak memberi faedah. Tidak memberi faedah. Tidak memberi faedah, nisbah musnad musnad ilaih tak ada. Ini bukan tarkib isnadi. Okey, yang kata mufid tu mesti tarkib isnadi. Al-murakkab al-isnadi. Al-murakkab al-isnadi. Okey, maka terkeluarlah al-murakkab al-idafi. Satu, wal murakkabil mazji, dan murakkab mazji. Murakkab mazji ialah murakkab yang tersusun daripada dua kalimah yang lain sehingga menjadi satu kalimah. Ka ba'labaka, seperti lafaz ka ba'lab, ay wa dzalika al-murakkabu al-mazji sabitun ka ba'labaka. Ba'labaka, ba'la satu perkataan, baka satu perkataan, digabungkan ba'labaka. Jadi murakkab mazji. Wal murakkabit taqyidi, dan murakkab taqyidi, ataf kepada murakkab. At-taqyidi sifat murakkab. Contoh ka ay wa dzalika al murakkabu at-taqyidiyu sabitun. Sabit ia kal hayawanin natiqi, seperti hayawan yang berakal, yang mampu berfikir, natiq. Ini takrif bagi insan. Murakkab ada murakkab, tapi taqyid. Taqyid apa? Taqyid dengan sifat. Dia qaid dengan sifat. Al-hayawan tu qaid dengan natiq. Natiq tu sifat. Al-hayawan mausuf, man'ud. Pun terkeluar juga bukan mufid. Wal murakkabil isnadi al-mutawaqqifi ala ghairihi. Dia murakkab isnadi dah. Murakkab yang dibangsakan kepada isnad. Sifat yang kedua, al-mutawaqqifi, tapi terhenti ia murakkab isnadi ala ghairihi, ghairil murakkab isnadi, atas selainnya, selain daripada murakkab isnadi. Mana dia terhenti, mana tak lengkap ayat tu. Murakkab isnadi tu tapi tak lengkap. Contoh nahwu ay wa mithalu al-murakkabi al-isnadi al-mutawaqqifi ala ghairihi nahwu. Contohnya ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, in qama zaidun, jika berdirilah oleh Zaid. Dia tak lengkap, tidak ada jawab, maka dia panggil tarkib isnadi al-mutawaqqif ala ghairihi. Dia tarkib isnadi dah, nisbah qama zaidun, fa'il, musnad ilaih. Musnad ilaihnya zaidun, musnadnya qama, tapi sekarang ni dia berhajat kepada benda lain untuk menyempurnakan makna, maka tidak boleh jadi tarkib murakkab yang mufid. Tu wal ma'lumi lil mukhatabi. Sini sini khilaf sikit ni. Atah pada murakkab, dan perkara yang dimaklumkan bagi mukhatab. Mukhatab sami', orang yang dibicarakan, yakni orang yang mendengar akan pembicaraan orang. Nahwu ay wa mithalu al-ma'lumi alil mukhatabi nahwu ay nahwu qaulika as-sama'u fawqana. Hak ni kalau ikut tarkib murakkab isnadi dah. As-sama'u tu musnad ilaih, musnad dia khabar dia mahzuf, takdirnya sabitun, fauqa zaraf na mudhafu ilaih. Kalau ikut kan cukup dah, tapi masalahnya
bermula langit itu sabit ia di atas kita. Hak ni maklum dah bagi pendengar. Oh, maklum dah bagi pendengar. Jadi menurut Syekh Khalid kata hak ni tak termasuk mufid. Sebab memang dah maklum. Pandangan ulama lain kata ini termasuk mufid walaupun dia telah maklum. Wal ardu tahtana, bermula bumi itu sabitun. Sabit ia di bawah kita, ni maklum dah. Wan naru haratun, dan bermula api itu haratun, panas ia. Hak ni maklum dah. Tapi tetap dipanggil sebagai ghairul mufid bagi Syekh Khalid. Sebab apa tidak mufid? Kerana sudah maklum. Bila sudah maklum, dia bagi tahu lagi, dia tidak memberi faedah yang baru. Faedah yang sudah maklum. Tak kena. Wal maj'uli alaman. Dia tu tarkib isnad musnad ilaih. Tapi dijadikan akan al tu alaman, sebagai isim alam. Dijadikan sebagai isim alam. Tu wal maj'ulu alaman. Wal maj'uli lah atau pada murakkab al-idhafi. Dijadikan akan dia, akan al tu alaman. Alaman maf'ulun bih maj'ul. Nahwu contohnya baraqa nahruhu. Baraqa nahruhu. Baraqa tertinggilah oleh nahruhu, nahru syakhsi lah kita kata. Sadru syakhsi, meninggilah oleh dadanya dada seorang. Tu ayat tu fa'il musnad ilaih, tarkib isnadi, tapi dia dijadikan isim alam, nama orang. Baraqa nahru. Contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun tidak akan jadi mufid kalau dia jadi isim alam. Nama hang apa? Nama hang Zaidun qa'imun. Tak jadi isim, tak jadi tarkib mufid lah. Tidak jadi murakkab yang mufid. Sebab jadi isim alam. Wa nahwi dzalikal mazkur, dan seumpama demikian tersebut. Banyak tu. Tarkib idhafi, tarkib masjid, tarkib taqyidi, tarkib isnadi, al-mutawaqqifi ala ghairih, al-ma'lum lil mukhatab, al-maj'ul alaman, dan sebagainya. Allah, banyak. Syekh Khalid Azhari. Qala al-musannif rahimahullah, wa yakhruju biqawlihi bil wad'i, dan keluarlah dengan perkataannya, perkataan musannif bil wad'i, dengan wad' tu, ala tafsiril awwali, ay in jaraina ala tafsiril awwal, jikalau berlakulah oleh kita atas tafsiran sifat yang pertama. Apa tafsiran pertama? Iaitu wad'ul arabi. Maka keluarlah fa'il ma barang laisa, yang bukanlah ia ma bi arabiyyin, ba zaidah arabiyyin khabar laisa, yang bukanlah peseng Arab. Kal a'jamiyyi ay wa dhalika ma laisa bi arabiyyin thabitun kal a'jami. Bermula demikian, barang yang tidak adalah ia itu yang dibangsakan kepada Arab, seperti yang sabit ia seperti a'jami, yang dibangsakan kepada ajam, iaitu selain Arab. Wal mufidu bil aqli ka ifadati hayatil mutawakkalimi min wara'i jidarin. Wal mufidu bil aqli, dan bermula perkara yang memberi faedah dengan akal itu. Dengan akal tu mana? Kita dapat faham dengan akal. Ka ay sabitun, sabit ia, ka ifadati hayatil mutakallimi, seperti memberi faedah hidupnya orang yang bercakap, min wara'i jidarin, di sebalik dinding. Ni main dalalah ni. Dalalah lafziyah, aqliyah. Kalau memang mantik, dalalah lafziyah, aqliyah. Apa dia? Seorang, kita dengar orang cakap di balik dinding. Kita tak tengok dia pun, tapi kita dengar di sebalik dinding tu ada orang cakap. Pumpang. Makna kita faham apa dia? Dalalahnya, kita faham kata dia sedang hidup. Hidup lah, kalau mati tak cakap. Lepas tu kalau orang mati, dia bercakap, kita lari. Sebab yang kita faham, bila orang bercakap ni hidup, tiba-tiba mati. Bercakap, lari kita. Okey? Tu mufid bil aql, memberi faedah dengan akal. Wa yakhruju 'ala at-tafsir ats-tsani, dan keluarlah atas tafsiran yang kedua. Ala tafsiri jar majrur, ats-tsani sifat at-tafsir. Apa tafsiran kedua? Iaitu bil qasdi, bil wad'i bi makna al-qasdi,
keluar fa'il. Kalamun naimi. Kalam orang yang tidur. Kalamu fa'il wa huwa mudhaf, an-naimi mudhafu ilaih. Was-sukrani, dan mabuk. Kalam orang yang mabuk. Kalam orang yang mabuk. Wa man zala aqluhu, ataf belaka kepada an-naim. Dan orang yang telah hilanglah ia fa'il oleh akalnya nyaman. Zala tu silah manah, man mausuliyah. Orang yang hilang akal, orang yang tidur, orang yang mabuk bila bercakap tak sedar diri, maka tu tak dipanggil kalam menurut ulama nahwu. Wa man jara, ataf pada an-naim lagi. Dan kalam orang yang jara, yang berlakulah, yang berlalulah ala lisanihi, lisani man, atas lidahnya nyaman fa'il oleh barang la yaqsiduhu, yang tidak mengqasadlah ia man hu akan ia akan ma. Mana terlintas, terucap perkara yang tak ada qasad untuk cakap, latah lagi terkata, itu tak panggil kalam dalam ilmu nahwu, walaupun cakap bahasa Arab, walaupun memberi faedah dan walaupun terkib, tapi dia tidak ada qasad atas tafsir kedua bil wad'i. Itu. Wa muhakatu ba'dhi tuyuri, ataf kepada kalamun naim. Dan juga muhakatu ba'dhi tuyuri, menghikayatkan oleh sebahagian burung-burung. Burung apa panggil tu? Oh, lama tak sebut nama burung. Yang boleh cakap semula, ikuti orang. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Orang cakap beli, dia beli. Orang cakap Arab, dia cakap Arab. Dia boleh tiru cakapan orang. Cakapan dia tu tidak dia panggil kalam yang dari sudut ilmu nahwu kalau bil wad'i itu dengan makna bil qasdi. Tapi kalau kata bil wad'i, bil wad'i itu dengan makna bil wad'il arabi, dan burung tu cakap Arab, jadilah kalam ulama nahwu, kerana tak syarat qasad. Tu. Wa ma ashbaha dzalika, dan barang yang menyerupai ia maf'ulun bih dzalika, dzalikal madhkur min kalamin naim ila akhirih. Habis. Banyak huraian dia tu. Banyak je Syekh Khalid Az-Zahari dia huraian muhtarazat dia. Banyak. Lebih ke hajalah lah jurumiyah kita ni. Walamma kana kullu murakkabin la budda lahu min ajza'in yatarakkabu minha ihtaja ila dhikri ajza'il kalami mu'abbiran anha bil aqsami majazan kama fa'alahu az-Zajjaji fi jumalihi faqala. Walamma, dan tatkala, kana adalah kullu murakkabin, setiap benda yang tersusun. Kullu isim kana, murakkabin mudhafu ilaih. La budda, jumlah tu jadi khabar kana. La budda, budda isim la li nafil jinsi. Lahu ay sabitun lahu, khabar la li nafil jinsi. Lahu jar majrur. Tatkala adalah setiap perkara yang tersusun, tak dapat tidak baginya, bagi murakkab itu min ajza'in, daripada beberapa juzuk. Ajza'in jamak taksir juz'un. Juz'un, juz'ani, ajza'. Yatarakkabu sifat ajza', yang mana juzuk-juzuk itu yatarakkabu tersusunlah ia. Minha, daripadanya tersusunlah ia kullu murakkabin minha, daripadanya, daripada ajza'. Setiap perkara, tatkala setiap perkara yang tersusun itu tak dapat tidak mesti ada juzuknya. Betul lah. Kerusi ada juzuk dia, ada kaki dia, badan, tempat sandarnya, tempat duduknya, itu juzuk dia. Maka tersusunlah setiap benda yang tersusun itu daripada juzuknya. Kerusi itu tersusun daripada kakinya, tempat sandar, tempat duduk, kayu, dan sebagainya. Skru, paku. Maka begitu juga kalam, bila kita kata Zaidun qa'imun, itu murakkab. Murakkab daripada juzuknya. Juzuknya apa dia? Isim dan juga isim. Kalau Zaidun qa'imun, isim-isim lah. Kalau qama Zaidun, isim dengan fa'il. Bila isim dengan fa'il, maka harah tak perlu. Kalau isim-isim, makna fa'il harah tak perlu. Juzuk daripada kalam. Tatkala begitu, jawab lama, ihtaja, berhajatlah ia. Berhajatlah ia musannif ila zikri ajza'il kalami, kepada menyebutkan akan juzuk bahagian-bahagian kalam. Zikri ajza'i idhafat masdar kepada maf'ul. Ila zikri jar majrur wa huwa mudhaf. Ajza'i mudhafu ilaih. Al-kalami mudhafu ilaih. Maka berhajatlah musannif kepada menyebutkan juzuk-juzuk bahagian-bahagian kalam. Bahagian-bahagian kalam secara terperinci.
mu'abbiran anha 'anil ajza' bil aqsami majazan. Hal keadaan dhamir tu hal bagi dhamir mustatir ihtaja. Hal keadaan musannif itu mengibaratkan anha daripada ajza itu, mengibaratkan bil aqsami dengan aqsam. Kan saya akan sebut wa aqsamuhu salasatun. Aqsam situ dengan makna ajza. Aqsam situ mana ajza. Jadi hal keadaan musannif mengibaratkan berkaitan dengan ajza. Dia nak sebut ajza tapi sebut aqsam, itu majazan, secara majaz. Jadi mu'abbiran anha bil aqsami majazan, secara majaz. Secara majaz. Sepatutnya dia sebutlah ajza'uhu salah satu, ni sebut aqsamuhu. Maka kalam tersebut bila sebut aqsamuhu tapi muradnya ajza'uhu, maka hak tu majaz. Kama fa'alahu Zajjaji, seperti mana telah berbuat akan dia akan barang oleh fa'il Az-Zajjaji fi jumalihi. Fi jumalihi, jumali Az-Zajjaji, pada ayat-ayatnya, ayat-ayat Az-Zujjaji, himpunan-himpunan ayat oleh Az-Zujjaji. Az-Zujjaji ni siapa dia? Az-Zajjaji tu. Bawah tu dia kata huwa Abdurrahman ibnu Ishaq. Dia itu namanya Abdurrahman ibnu Ishaq. Yukna, dikunyahkan Abdurrahman itu bi Abil Qasimi, dengan Abil Qasim. Wafat tahun 340 Hijrah. Wa nassu kalamihi fil jumal. Oh bukan, jumal ni makna nama kitab. Fi jumalihi jumaliz Zajjaji, dalam kitab yang bernama Jumal. Muncul dia disebut. Wahwa, dan bermula dia kitab Jumal itu bidayatul kitabi, permulaan kitab. Nas dia begini, sebutan dia aqsamul kalami thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Pembahagian kalam itu, yakni juzuk-juzuk, bahagian-bahagian kalam itu 3, isim, fi'il, haraf, yang datang ia haraf pada makna, yakni ada makna. Jadi maknanya musannif Jurumiyah ni dia banyak meniru Az-Zajjaji. Dia meniru ataupun dia nukil, dia ambil seperti mana Az-Zajjaji sebut. Tu. Faqala Ibnu Ajuru, maka telah berkatalah oleh As-Sanhaji, maqul qaul wa aqsamuhu thalathatun, bermula bahagian-bahagiannya, bahagian kalam thalathatun. Aqsamu mubtada, hu mudhafu ilaih, thalathatun khabar. Yakni aqsam bermakna ajza'ul kalami, bahagian juzuk-juzuk kalam. Min jihati tarkibihi, dari sudut tersusunnya kalam. Min majmu'iha, majmu'il ajza'. Sini kena terang. Ya, terang lah. Okey. Min majmu'iha, min majmu'il ajza', daripada himpunan juzuk kalam. Majmuk ni kebanyakan, bukan semua. Isim, fi'il, haraf. Adakah nak jadi kalam itu mesti kena ada isim, fi'il dan haraf? Tidak. Ada isim saja, Zaidun qaimun, mana ada haraf, mana ada fi'il. Ada fi'il dengan isim saja, Zaidun qaimun. Bukan, qama Zaidun ataupun Zaidun qama, mana ada haraf. Jadi tak perlu semua, tapi tarkib kalam itu daripada kebanyakan juzuk kalam saja. Juzuk kalam yang 3 tu lah, isim, fi'il, haraf. La min jami'iha, la min jihati tarkibihi min jami'iha, bukanlah dari sudut menyusunkan kalam itu daripada keseluruhan juzuk-juzuk tu. Bukan mesti kalam itu ada isim, fi'il, haraf. Kalau tak ada salah satu, tak panggil kalam. Bukan gitu. Nombor 3, yakni annal kalama, bahwasanya kalam itu khabar anna, yatarakkabu, tersusun ia kalam, min majmu'i hadhihi thalathati, daripada himpunan 3 perkara ini. Daripada himpunan mana kebanyakan. Wala yalzamu tarakkubul kalam minha minal thalathah tu jami'an, dan tidak lazimlah tersusun kalam itu daripada juzuk-juzuk itu yang 3 tu semuanya. Bukan. Kerana qad yujadu kalamun laisa fihi illa ismun wa fi'lun, kadang-kadang didapatilah kalam itu laisa fihi, tidak ada dalam kalam itu melainkan isim dan fi'il. Nahwu, contoh, qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Atau ismun faqat,
ataupun isim sahaja. Nahwu contohnya Zaidun qa'imun, bermula Zaid itu berdiri ia. Fa anta tara, maka bermula engkau itu, tara sedang melihat oleh engkau, anna jumlah tu khabar apa maf'ul bih tara, bahwasanya kullu wahidin min hadainil mithalaini, setiap satu daripada dua contoh ini, yasduqu terbenar ia kullu wahid ni yasduqu alaihi ala kullu wahid ni, terbenarlah atas setiap satu daripada dua contoh itu fa'il, annahu bahwasanya kullu wahidin minhuma tu kalamun, kalam tak tu, Zaidun qa'imun kalam, qama Zaidun kalam tak, kalam. Sebab apa kalam? Sebab dia lafaz, dia murakkab, dia mufid bil wad'i. Tapi tak terhimpun semua isim fi'il haraf. Walam yatarakkab min jami'i thalathati, dan tidak tersusunlah ia kullu min wahid minhuma tu, kullu wahid minhuma tu min jami'i thalathati, dari keseluruhan tiga perkara isim fi'il haraf, tidak. Fatakhallafa al-harfu fil mithal al-awwali, maka tertinggallah oleh haraf fil mithalil awal, pada contoh yang pertama. Contoh pertama tu qama Zaidun, haraf tertinggal, haraf tak ada. Wal fi'lu ataf pada haraf, dan fi'il wal harfu, fi'il dan haraf tertinggal fil mithalil thani, pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Zaidun qa'imun, tak ada isim, tak ada haraf, tidak ada fi'il. Maka jumlah tak, kalam tak, kalam. Ustaz, kalam. Lepas tu dia kata min majmu'iha. Luah dia bahas. Tu. Bukan mesti begitu. Bahkan bukan mesti tiga-tiga ni kena ada baru panggil kalam. Bahkan kebanyakan ataupun himpunan tiga ni mesti salah satu daripada tiga ni mesti kena ada. Tapi tak mungkinlah ada huruf saja. Kalau huruf saja tak mungkin. Kalau ada fi'il saja tanpa isim tak mungkin. Kalau isim saja mungkin. Isim saja boleh tak jadi kalam? Boleh. Kalau fi'il saja boleh tak? Fi'il tak boleh, mesti ada fa'il. Mesti ada fa'il. Hatta dhamir mustatir sekalipun isim. Dia asal isim, dhamir mustatir. Sebab fi'il mesti berhajat kepada fa'il. Yang mana fa'il tu isim, bukan fi'il, bukan haraf. Tu dia. Dalam bahal. Thalathatun khabar, tiga. La rabi'a laha, ay la rabi'a sabitun laha, ay li laha li thalatha. Tidak ada yang sama, tidak ada sama sekali yang keempat yang sabit baginya, bagi tiga tu dah empat dah. Ataupun laha ay li aqsamil kalam. Begitu. Laha ay li aqsamil kalam. Sebab aqsam tu jamak taksir. Qismun, qismani, aqsam. Jadi kullu jam'in muannatsun. Bil ijma'i ay bi ijma'i an-nuhah, dengan ijma' ulama nahwu. Satu lagi, kenapa tiga? Karena istiqra' ulama nahwu. Kajian istiqra'. Tidak ada yang keempat. Wal iltifata liman zada rabi'an. Dan tidak sama sekali cenderung iltifata isim la linafil jinsi, sabitun khabar la linafil jinsi, liman bagi orang yang itu ulama, zada yang menambahlah ia man, fa'il maf'ulun bih rabi'an yang keempat. Ada yang tambah yang keempat. Ni jarang kita tahu ni. Tapi tu tak ambil kira. Wasammahu, dan menamakan ia man, hu akan rabi'an tu, maf'ulun bih kedua bagi sammah, khalifatan. Dia ada namanya satu lagi, khalifah. Khalifah namanya. Wa ana bidzalika. Wa ana, dan membuat tajuklah ia man, bidzalika khalifah tu. Dengan demikian khalifah tu buat tajuk maf'ulun bi ismul fi'li, akan isim fi'il. Membuat tajuklah ia man akan isim fi'il, dengan demikian itu demikian khalifah. Khalifah tu atas bawah tajuk isim fi'il. Mana ada orang yang bahagi kepada empat. Isim, fi'il, haraf, isim fi'il. Isim fi'il. Nahwu ay wa mithalu dhalika ismil fi'li nahwu. Contohnya sah. Sah ni mana? Uskut. Tu dia kata. Fa innahu, maka sesungguhnya sah khalafun, ganti aniskut, daripada katanya uskut, diamlah oleh engkau. Ni panggil isim fi'il amar. Contoh amin, isim fi'il amar ay istajib du'ana, atau nak beradab isim fi'il talab. Ismu fi'il talab. Gitu.
Jadi ada yang kata keempat. Oh, ni baru ni, maklumat baru yang tak ada pada At-Tawdihatul Jaliyah dan mungkin tak ada juga dalam At-Tuhfatus Saniyah. Wa hadhihi thalathatu, dan bermula tiga ini. Hadhihi mubtada, ats-thalathatu badal, waw istinaf. Tiga tersebut ialah apa dia? Ismun. Nisbah kalau kita matan saja, ismun tu jadi badal lah. Kalau nisbah kita campur dengan syarih ni, hadhihi mubtada, ats-thalathatu badal, ismun tu jadi khabar lah. Yang pertama ising. Apa ising? Wa huwa, dan bermula dia ising. Khabar thabitun, sabit ia ala thalathati aqsamin, thalathati jar majrur, wa huwa mudhaf, aqsamin mudhaf ilaih, atas tiga bahagian. Tiga bahagian ising. Apa dia? Mudmarin. Tamanya mudmar. Dia panggil mudmar, isim mudmar, ataupun dia panggil dhamir. Dhamir pun ada dhamir bariz, ada dhamir mustatir. Mustatir tersembunyi, dhamir bariz, dhamir yang zahir. Bariz ni pula ada dhamir muttasil. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil, yang itulah hu huma hum, ha huma huna, ka kumakum, ki kumakuna, ya na. Itu muttasil. Dhamir munfasil, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu dhamir munfasil. Dua-dua tu bariz. Dhamir mustatir tersembunyi dalam fi'il lah. Okay. Nahwu ay wa mithalu mudmarin, bermula contoh isim mudmar itu nahwu ay nahwu qaulika, ialah seumpama kata engkau, ana wa anta, khabar, ana aku, ataf, wa anta engkau. Wa mudharin, ataf kepada mudmar, dan isim mudhar, mudhar ataupun isim zahir. Mudmar ni asal tersembunyi, zahir ni makna jelas, nyata. Ka zaidin ay wa dhalikal mudhar, dan bermula demikian mudhar itu sabitun, sabit ia ka zaidin, seperti zaid, zaidin jar majrur, ataf wa amrin, dan amar. Ada yang ketiga, mubha wa mubhamin, ataf kepada mudmar, isim mubham. Mubham ni tak tahu nak letak mana apa, dan tak nak faham maknanya, melainkan kena ada silah contohnya, kena ada musyar ilaih contohnya. Tu kalau isim isyarah musyar ilaih. Kalau mausul, isim mausul kena ada silah, kena ada silah dan aid. Kalau tidak faham isim mausul tu, dia mubham. Nahwu ay wa mithalu mubhamin, bermula contoh mubham, khabar. Nahwu ialah umpama mudhafu ilaih, hadha ataf, wa hadhihi, ini hadha untuk mudzakkar mufrad, hadhihi muannats mufrad. Begitu. Wa fi ta, bawah nombor 4, dalam nuskhah ta disebut hadza wa haula, samalah. Cuma nuskhah beza. Wa fi'lun ataf, ataf berisim, dan fi'il. Apa fi'il? Istinaf bayani. Wa huwa mubtada, bermula dia fi'il tu ala ay sabitun khabar. Sabit ia fi'il ala thalathati aqsamin aidan, atas tiga bahagi juga. Ala thalathati jar majrur wa huwa mudhaf, aqsamin mudhaf ilaih, aidan ay kama sabata fil ismi, seperti mana sabit ia barang pada ising. Ising juga tiga, fi'il juga tiga. Apa tiga tu? Madin. Itu badal bagi thalathatin. Boleh badal bagi thalathatin, ataupun khabar bagi mubtada mahzuf juga baca madin. Kalau maf'ulun bih li fi'il mahdhuf, baca madiyan, tapi tak ada alif di sini. Atas lughah Rabi'ah, madiyan tanpa alif. Gitu. Banyak segi. Dalam mengaji Hasyiah Ashmawi dah. Ka daraba ay wa dhalika fi'lun madin sabitun ka daraba, dan bermula demikian fi'il madhi sabit ia seperti lafaz daraba, ay ka lafzi daraba, seperti lafaz daraba. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Tu. Wa mudhari'in, ataf kepada madin. Tu kalau kita majrulah. Atas kaedah atful majruri majrurun. Ataf benda yang majrur itu majrur. Ka yadribu ay wa dhalika fi'lun mudhari'un sabitun ka yadribu, bermula demikian fi'il mudhari' itu sabit ia seperti lafaz yadribu. Yadribu, yadriban, yadribun, tadribu, tadriban, yadribna, tadribu, tadriban, tadribun, tadribin, tadriban, tadribna, adribu, nadribu. Wa amrin, ataf kepada madin, dan fi'il amar.
ka idrib kadrib, seperti pukullah oleh engkau. Ai wa dzalika fi'lul amri sabitul ka kadrib, seperti idrib, pukullah oleh engkau. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Itulah fi'il amar, anta, antum, antum, anti, antum, antuna saja. Kalau nak buat bentuk amar tapi kena nak ada daripada huwa sampai nahnu, kena buat fi'il mudhari' dan campur lamul amri. Begitu. Dan yang ketiga, wa harfun jaa li ma'na wallahu ta'ala a'lam. Habis, selesai dah tu. Selesai untuk matan apa nama tu, muqaddimah al-ajuru, muqaddimah syarah Syekh Khalid. Wallahu a'lam. Tuhfatus saniyah pula.